الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Alhamdulillah. Pertamanya dan mula-mulanya sekali, marilah sama-sama kita syukur banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi meminjamkan nyawa pada kita semua. Masih lagi Allah izinkan kita bernafas. Masih lagi Allah beri kita hidup. Masih lagi Allah izinkan banyak benda pada kita sekalian. Walaupun suasana kita agak susah, dan memanglah tuan-tuan dan puan sekalian, memanglah hidup yang menuju pada kiamat ini dia makin susah sebenarnya. Hidup menuju kepada kiamat, kepada akhirat, dia bukan makin senang, tapi makin susah. Bila tengok anak-anak kita ni, yang depan kita kan, depan saya ni, tengok depan seronoknya. Tak ada fikir apa, ngapai sikit, balik tidur, makin pula makan, esok makin lagi sembahyang, ngaji. Tak fikir apa. Yang kita ni tuan-tuan fikir macam-macam. Macam-macam mana kita fikir. Kerana lagi, ibarat kata, lagi tinggi pokok, lagi kuat angin dia. Lagi lama kita hidup, lagi banyak benda mencabar. Nah, kita pun dah sampai dah pada hujung-hujung, kita kata. Walaupun kita tak tahu lagi, mungkin lagi ada baki lagi umur kita 10 tahun lagi mungkin. Tapi kok mana pun kita nak kena bagi tahu diri kita sendiri bahawa dia bermula dengan kosong atau satu, dia akan habis pada satu nombor yang telah ditentukan oleh Allah. Kita mula dengan satu, kita tak tahu bila nak hujung, nak habis. Mungkin akan sampai pada, kalau saya lah mungkin 60, walaupun tak sampai 60 lagi, mungkin 70 mudah-mudahan. Tapi kita mintalah pada Allah, wala bagaimanapun panjang umur ini, hanya Allah yang menentukan atas qada tertentu. Kalau ikut tauhid, qada ada dua, qada mu'allaq dan qada mubram. Qada yang bergenjak dan berubah, dan qada yang tak boleh berubah kecuali dengan izin Allah Ta'ala jua. Maka kita telah diqadakan oleh Allah hidup, dan kita telah ditentukan oleh Allah akan mati. Firman Allah Subhanahu wa taala, saya teringat lagi pada surah Al-A'raf ayat 34, muka surat sebelah kiri. Ayat 30 dia mula ayat tu, muka surat tu. Surah Al-A'raf ayat 30 dia mula belah kiri ke atas sekali.
Ya bani Adam khuzu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dia mula situ, turun bawah di tengah, jumpa 34. Ada satu ayat Allah Ta'ala sebut, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dia cerita tu fa idza jaa ajaluhum, bila tiba ajal. Apa dia ajal, tuan? Ajal ni makna tempoh masa, the time, masa yang Allah beri, al-waqt alladhi yu'tina Allah, satu masa yang diberikan oleh Allah pada kita sekalian untuk hidup. Maka kita pun hidup sampailah hari ini. Jom kita tanya balik. Yang muda pun kena tanya, yang orang tua-tua pun tanya, yang laki-laki pun tanya, yang perempuan pun tanya. Hidup ini buat apa? Apa tujuan Allah hidupkan kita sampai hari ini? Apa sebab Allah panjangkan usia sampailah ke hari Jumaat yang berada pada 12 bulan 12 lagi 2 minggu lagi habis? Mengapa Allah masih panjang umur kita? Tahu berapa lagi ni? Jawapan yang ulama bagi antaranya ialah bila umurmu diberi oleh Allah, ketahuilah. Kata Imam Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala, bila umurmu masih diberi lagi oleh Allah, itu tandanya Allah nak suruh kau banyakkan bertaubat. Bila Allah bagi panjang umur, maknanya Allah nak suruh kita banyakkan taubat. Siapa kena taubat? Siapa kena taubat? Pasal kita ni banyak dosa, banyak kesilapan, banyak kesalahan, yang mana terangkumlah silap kita itu dalam dua bahagian. Dua bahagi, tuan-tuan. Tak mana kita nak fokus, tak mana kita nak terkiz, tak mana kita nak tumpu waktu kita baca sesuatu dalam solat. Maka antara kita nak tumpu bab dosa ni, tuan-tuan, bab kesilapan dosa ni, jom tumpu makna pada bacaan duduk antara dua sujud. Fokus tang tu, renung-renung tang tu, faham-faham tang tu. Mengapa dimula dengan Rabbil firli? Cantik sebenarnya bila kita kaji solat, cantik. Kita lepas sujud sembah Allah, letak dahi atas lantai, tikak sejadah, sujud pertama, sujud yang kedua. Sebelum sujud yang kedua itu, selang-selang di atas pertama dan kedua, adanya bacaan Rabbighfirli. Tuan-tuan Allah sekalian, Allah tak suruh saya saja, Allah tak suruh sembahyang ni macam biasa. Dia ada bersebab. Kenapa Allah letakkan, Allah suruh kita membaca Rabbighfirli selepas sembah dia? Kerana waktu inilah, kita nak faham tuan, waktu inilah waktu yang mustajabnya permintaan. Pasal kita baru sembah Allah, baru dekat dengan Allah. Wasjud waqtarib, sujudlah dan hampirlah diri kau dengan Allah, dekatlah dengan Allah. Bila dekat dengan Allah waktu sujud, kita doa dalam sujud, dan lepas sujud kita doa lagi. Antara doa yang mustajab itu ialah Rabbighfirli. Ya Allah, ya Tuhanku, kau ampunkanlah dosaku ini. Dan tahulah kita baca saja atau kita faham, sepatutnya kita faham. Dan yang mampu kita faham, kita minta apa, tuan? Kita minta Allah ampun dosa. Kita renung balik
silap dia tahu mana. Sebagai anak, silap paling besar dengan siapa? Dengan mak ayah. Sebagai murid, salah dengan siapa? Dengan guru. Sebagai kawan, salah dengan siapa? Dengan kawan. Jiran, salah dengan siapa? Dengan jiran. Makmum, salah dengan siapa? Dengan imam. Orang kampung, salah dengan siapa? Salah dengan orang kampung, sama-sama orang kampung. Adik, salah dengan siapa? Abang. Kakak, salah dengan siapa? Dengan adik. Maka tiap-tiap kita ni ada silap. Ada kesalahan, ada kesilapan. Yang besar dipanggil dosa. Kita minta ampun pada Allah. Lepas itu satu lagi tuan, ada dua di sana, di awal dan di hujung. Rabbighfirli awal, di belakang dia ialah wa'fu anni, maafkanku ya Allah. Minta Allah ampun dan minta Allah maafkan. Dua-dua ni dipanggil dosa dan kesalahan. Hak besar jadi dosa, hak kecil kesilapan, kesalahan. Maka kalau kita baca tu doa tu semua ada 8 benda semua. Ada 8 benda yang menjadi satu kesilapan kita dengan Allah, yang kita nak minta pada Allah clearkan semua benda tu. Dosa, kesilapan, dosa Allah clearkan. Rabbighfirli. Mendak dalam kena nak minta Allah Ta'ala wa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Sebab kita banyak kesilapan. Sebagai, saya ulang balik, sebagai anak dengan mak ayah ni, Allahumma akbar. Pemohong mak biasa, bohong ayah biasa, tipu biasa. Jangan kata hak tak ngaji, hak ngaji pun kadang-kadang pemohong juga. Allah Akbar. Macam mana orang ngaji bohong? Tak ngaji lah jadi bohong. Mak ayah tak ngaji itu bohong lah tu. Silap. Ada satu pelajar jumpa saya baru ni. Dia pun berperiksa, habis periksa. Bila saya jumpa dia, saya suka tanya dia selalunya, pelajar ni. Dia dalam marhalah, dalam peringkat nak pergi ke universiti lah. Pelajar ni, tapi dia masih dalam tingkatan 3-4. Cuma bidang dia ambil 2, akademik dengan agama. Dia baru periksa baru ni. Saya tanya dia macam mana keputusan. Saya tanya lalu macam tu. Suka tanya jumpa dia sema-sema, tanya macam mana ngaji, macam mana keputusan. Bila saya tanya dia kata keputusan, dia pun gabui mata, nangis. Dia kata ustaz, budak perempuan. Dia kata ustaz, saya tak apa nak baik dalam cemerlang dalam pengajian saya. Dulu saya dapat nombor 6 kata dia. Lah saya dapat nombor 4. Saya tak cemerlang lagi tu. Daripada 4 naik, daripada 6 naik 4 baguslah. Kita tak ustaz. Saya rasa saya tak apa cemerlang lagi. Bila mana jawapan saya tu ada yang dapat saya jawab, tapi saya tak rasa apa hati dah ustaz, dia kata. Yang menangis tu pasal apa? Tanya saya dah. Menangis tu pasal apa? Yang teriak ni pasal apa? Teriak ustaz pasal apa? Pasal bukan pasal saya tak berjaya tu, dia kata. Tapi saya berjaya sikit dah. Cuma saya sedih ni pasal saya mengenangkan mak saya bagi duit mengaji tiap bulan ustaz. Harapan mak saya ni suruh saya dapat yang terbaik. Dia tiap bulan bagi duit untuk saya mengaji. Tapi saya tak dapat penuhi kehendak ayah saya, mak saya ni, saya sedih lah.
Saya kata, kamu kalau hang fikir lagu tu, saya kata hati dia, kalau hang fikir lagu tu, hang terbaik lah. Sebagai seorang pelajar, hang terbaik. Sebab hang tahu diri hang, kamu tahu diri kamu itu patutnya apa dia benar, patutnya apa dia, patutnya kena dia rajin-rajin, pulus setakat mana yang boleh. Dia tanya saya, Ustaz, masa Ustaz mengaji dulu macam mana? Maka saya selalu katakan pelajar-pelajar saya juga, saya kata, kalau tengok orang, kamu tengok orang yang berjaya, jangan tengok masa dia berjaya, tengok masa dia teruk tu. Jangan tengok masa dia berjaya tu, tengok masa dia teruk mengaji tu dulu lah. Maka dia budak ni pelajar tanya saya, dia kata, Ustaz masa mengaji macam mana? Dia kata, masa Ustaz mengaji, cara kami lah pondok ni tak senang macam lah. Tidur pun pakai bantal bonyok, cerita habis kita kan, kata dia ucap pondok. Cuma satu nak pesan, yang boleh sama kamu dengan Ustaz sebagai pelajar apa nak buat, yang lain mungkin tak sama lah. Dia tak sama. Sebab apa? Sebab pondok dulu dengan mula ni modern sikit, lah ni modern banyak kan. Dulu apa, budak pondok masuk pondok tu tanya kitab apa dia, kitab apa nak baca Ustaz. Lah masuk ngaji lah, tak tanya kitab, dia tanya di sini boleh pakai handset tak, karut putih. Yang tu dia tanya dulu. Dia tak tanya kitab berapa, dia tanya. Baik, maka saya katakan dia berbeza banyak. Cuma satu benda yang boleh kamu samakan kamu dengan Ustaz, bab mengaji. Tok Guru kami pesan dulu, ujung kepala dekat kaki, kat bantai kaki, kena bagi ada kitab. Sambil-sambil nak lena tengok satu qit'ah, satu petikan, baca juga. Sambil-sambil je pegang kitab, baca. Nak tidur malam ni, Quran baca dah, okey dah, mengapai dah. Tapi apa kitab yang boleh kita baca? Baca fiqh ke, tauhid ke. Tak faham, tinggal dulu baca. Tuan-tuan, puan-puan Muslim, ini kan style saya kata, style kami mengaji dulu. Ujung kepala bagi ada kitab, nak baca apa kitab apa baca. Dan inilah benda yang difatwa, yang disuruh oleh ulama-ulama dulu. Tuan Guru dulu pesan kita macam itu, kita buat. Sikit demi sikit lama-lama ilmu ni masuk. Kan? Jadi apa kesilapan pelajar? Kesilapan pelajar, dosa dia sebab dia tak fikir susah payah mak dia cari duit, susah payah ayah dia cari duit, nak suruh dia mengaji. Dia buang masa je. Saya kata ni sebab saya juga ada pelajar. Ada pelajar yang belum betul-betul. Ada yang pelajar yang main-main. Yang main-main kita motivasi kan. Tuan-tuan, maksud kita ialah setiap orang ada kesilapan dan dosa. Paling tak ada apa tuan-tuan, kita ada kesilapan dengan mak. Tuan-tuan dan sekalian, saya cerita satu benda. Saya cerita dengan mak ni sebelum saya baca Binda ni lah. Sebelum saya baca, kita baca Quran dulu, kita baca kehidupan. Saya suka bercerita ni sebab di sana ada tauhid kehidupan, untuk kita bagi tahu bahawa di sana ada Allah Ta'ala yang menghukum. Satu ketika saya pernah ziarah satu pesakit, pasal keluarga dia call saya, Ustaz boleh tolong ziarah ni satu orang ni, anak murid Ustaz juga, yang ada di sebelah saya ada KPJ di Perda. Dia ada wad sekian, Ustaz tolong pisat di ziarah dia sakit Ustaz. Jadi kebetulannya saat itu saya free, tak ada apa, saya pun nak pilih 2-3 orang pergi ziarah dia. Waktu tu kami sampai pukul 11 lebih lah. Kalau tuan-tuan sini KMC kan, kami sana, kita sana KPJ. Ziarah, bila ziarah lebih ke pukul 12 macam tu. Sebab pagi saya dah haid sikit, pukul 11 pergi ziarah, masuk pukul 12.
Dia ada lagi lah di ward dia. Bila saya masuk tengok isteri dia pun ada, anak dia pun ada, dia beradik dia 3 orang ada. Jadi saya masuk ziarah dia. Dia duduk tidur tu lah. Dia kata dia nampak saya, dia nak maki, saya tak payah maki, tidur lah. Saya tanya dia macam mana, dia kata tak boleh balik. Saya patutnya boleh balik dah. Dia kata patut boleh balik dah. Tapi doktor mai tengok darah tak turun, dia kata. Darah duduk tangtu juga, tak mau turun. Dia susah hati, patutlah kena balik tapi tak boleh balik. Dia nak balik dah sangat lah. Tak apalah. Saya masih memang bagi dia tenang sikit, doa apa saya pun nak balik. Nak balik, isteri dia kata, Ustaz, boleh tak minta tolong satu? Kita minta tolong apa? Tolonglah buat ayat apa sikit, Ustaz. Tuan-tuan, cuba buat ayat. Tak apalah, kita nak tolong kan. Ambil botol mineral kecil tu, baca ambillah. Dalam saya tu baca ni, baca Fatihah, bacalah ayat-ayat lain yang kita boleh baca. Tiba-tiba dia main satu benda ke saya. Dia main apa tuan? Pasal apa? Hati saya duk kata, hang ni dia salah ni, tak mana-mana ni. Pasal penyakit yang tak mau nak baik. Saya tak tahu. Cuma last sekali saya berasa satu benda. Kita baca-baca ayat Quran, baca-baca apa semua, tiba-tiba saya teringat dia main satu benda. Pasal dia tak mau sakit, dia tak mau nak habis dia. Saya kata sebenarnya ke Allah Ta'ala, ya Allah, tolong bukakan aku benda macam mana nak bagi dia sembuh Ustaz. Mai satu benda kat saya, suruh sebut nama mak dia. Saya pun baca doa pada saya kata, wahai ibu kepada dia. Saya tak tahu nama mak dia mana. Saya tak tahu, saya tak tanya pun. Saya tahu wahai mak ni. Saya baca lah, sambil kita niat baca, wahai mak kepada anak ni, sakit ni, tolong Ustaz, mai tengok dia, dan kalau disilap dengan mak, tolong ampun Ustaz. Sebut begitu je. Lepas tu kita pun baca Fatihah lagi, baca ayat bagi-bagi. Bila bagi dengan saya pergi lepas minum, saya pergi turun lah kan. Dia pun patut nak balik, tak boleh balik lagi. Saya pun minta turun izin, dan nak tengok dia pun dah nampak gelisah kan, nak balik tak boleh ni. Habis saya turun bawah, di kantin bawah, di KPJ ada kantin di bawah tu. Dah tengah hari dah, tu 3 orang ajak makan. Kata, Ustaz, boleh tak makan? Tengah hari betul kita makan lah. Bila turun makan, kami duduk cari makan, nak makan semua ni. Dia tengok isteri dia turun. Isteri dia tadi turun. Isteri turun pun nak beli sesuatu juga, nak beli satu juga. Dia nampak saya, dia talar lari mai. Dia kata, Ustaz, nak abang ke Ustaz, doktor main baru tasak ni, doktor main lain, abang kata boleh balik. Dan 2-3 benda yang duk ganggu suami saya tadi ni, darah tak mau turun, reduce, turun. Darah tu pun turun. Dan 2-3 benda dia tu cek, awal pagi tadi dia gulin, dia tengah hari jadi gulin. Maka doktor dismiss dia, discharge bagi keluar. Bagi keluar. Maka isteri tu lari baik, dia kata, Ustaz, suami saya boleh balik ya? Isteri dia bisik, Ustaz baca doa apa? Saya kata tak katalah baca doa biasa. Tapi saya tak mau habaq adalah, sebenarnya wahai kamu, wahai sesakit, sebenarnya kamu dah salah dengan mak kamu. Kemujaraban dia, mujarab dia tuan-tuan, antara yang kita amalkan, yang guru oleh wali bagi ni, bila kita minta ampun pada mak ayah ni, mujarab. Sebab itu tuan-tuan, sebab itu bagi kita yang mengaji, anak-anak yang mengaji, kalau kita salat atau ibadat, ngaji, baca Quran, baca kitab ke apa ke, tiba-tiba tak minta ampun dosa kita dan dosa-dosa mak ayah, itulah dosa.
Itulah kesilapan. Tak doa sesuatu pada mak ayah. Boleh doa yang lain tapi tak doa, ya Allah ampun dosa mak ayahku, tak doa gitu. Itulah kesilapan dan dosa. Dan setengah ulama pula kata apa? Kalau hang tak doa kat mak ayah kamu, itulah tanda derhakanya kamu kat mak ayah kamu. Jadi salah kalau tak doa. Jadi salah balik kan? Tak doa kebaikan kat mak ayah. Kenapa? Kerana tuan-tuan banyak ayat Allah Ta'ala. Simple ayat dia 23 surah Isra, cerita pasal sembah Allah Ta'ala dan dengan mak ayah kena buat baik. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana wa imma yablughanna 'indaka al-kibar, sampai habis ayat tu. Ayat 23 surah Isra, Allah kata telah kutentukan kamu ni kena sembah Allah saja dan kena buat baik pada mak ayah kamu. Kata Allah, mengapa dikembangkan sembah Allah dengan buat baik ke mak ayah? Jawapan dia, siapa sembah Allah tak buat baik ke mak ayah dia, macam tak sembah Allah. Atau ulama ni kata, sesiapa yang derhaka tak buat baik ke mak ayah, itulah tanda syirik dan derhakanya dengan Allah Ta'ala. Dosa Allah, dosa. Kesilapan. Bukan kesilapan ni, dosa. Dengan mak ayah dia kata kesilapan, dosa. Jadi tuan-tuan sekalian, sebenarnya kejayaan kita hari ini, jangan lupa, kejayaan kita hari ini mengaji ke, kerja ke, dapat apa yang baik pun, sebenarnya yang ni semua ialah mustajabnya doa mak ayah dulu. Sampai hari ini jasa mereka kat kita ni ada, doa mereka kat kita ada sampai hari ini. Dia takkan lekang ya. Bila punca kejayaan anak tu bergantung pada mak ayah, doa mak ayah, maka mengapa tu anak tak doa kebaikan ke mak ayah? Kalau kamu nak percaya. Jadi prinsip dia, mengajilah atau buatlah apa pun, kalau mak ayah ni kamu tak baik, tak baiklah kamu. Cemerlanglah kamu lagu mana pun, tapi dengan mak ayah kamu tak cemerlang, tak cemerlang kamu, kerana kamu ada dosa. Maka tuan-tuan sekalian, sebab itu kita ulang balik yang kita ngaji sebelum-sebelum ni, surah An-Nur ayat 31 kan, dan ini kita bacakan sebelum ni, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Taubatlah kamu pada Allah, wahai sekalian kamu sekalian. Taubatlah pada Allah Ta'ala sekalian kamu, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu berjaya. Taubat pada Allah bermaksud minta Allah ampun dosa, kesilapan ini, kesilapan dan dosa kita dengan Allah banyak. Baik tuan-tuan, maka malam ni kita sambunglah semula balik, kita sambung semula lah dosa kesilapan kita pada Allah Ta'ala ni pada muka yang ketiga, pada baris yang ketiga daripada atas sebelah kiri. Qala muallif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'na bihi wa bikum amin fid daraini. Berkata pegang kita, mudah-mudahan kita dapat kebaikan daripada tulisan beliau dunia akhirat insya-Allah. Ada niat kita yang baik. Pertama sekali sebelum kita mula mengaji, bagi peringatan, jom niat sesuatu, niat yang terbaik untuk mengaji. Apa niat mengaji tuan-tuan? Antaranya kata ulama, niat untuk keluar daripada jahil menuju ke alam cahaya alim, ma'rifah Allah. Keluar daripada kejahilan, minta Allah keluar daripada kejahilan menuju ke cahaya ma'rifatihi. Kenal dia.
Ini tujuan mengaji. Lagi apa dah? Tujuan mengaji nak keluar daripada sombong menuju kepada alam tawadhu'. Ini tujuan mengaji. Nak keluar dari mana? Keluar daripada sombong, nak pergi kepada alam tawadhu', rendah diri, rendah hati. Lagi apa lagi tujuan mengaji? Ulama kata tujuan mengaji lagi ialah untuk tukarkan syak kepada yakin. Untuk keluar daripada syak menuju kepada alam yakin, beribadah pada Allah Ta'ala. Ini sebab kita mengaji. Kalau tak mengaji ni bahaya. Berada pada zon, berada pada zalim, berada pada jahil. Setengah ulama kata pula jahil tu sesat. Baik. Maka kita juga minta Allah tukar kita. Dengan pengajian kita minta Allah tukar daripada jahil kepada alim, ya, daripada zon, daripada syak kepada yakin. Lagi apa lagi tuan? Kata ulama, tujuan mengaji minta Allah dekatkan kita setelah kita jauh. Minta biar Allah dekat. Sebab pasal apa ulama bagi dalil gitu? Kerana wasjud waqtarib, sujudlah dan hampirlah dengan Allah itu. Ayat ni ayat penghabis. Duduk dalam surah Al-Alaq. Surah Alaq mula dengan Iqra, mengaji. Maka tujuan mengaji ialah untuk hampir diri dengan Allah Ta'ala. Lepas kita jauh daripada Allah, kita minta dekat. Bagaimana dekat dengan Allah? Jawab dia dekat dengan Allah ialah dengan ilmu. Tuan-tuan Muslim, itu dia punya apa? Dia punya sebab-sebab mengaji. Lagi apa lagi kata ulama? Berapa dah? 5 nama. Kita bagi 5 lah. Antara tujuan mengaji lagi tuan-tuan ialah keluar daripada permusuhan kepada perdamaian. Keluar daripada kelahi kepada berdamai, berbaik. Ini tujuan mengaji. Okay, bila kita mengaji, kita nampak, weh, lagi aku tak faham rupanya. Lagi aku tak berti rupanya. Kan? Sebab itu kita faham, kita mengaji ni salah banyak. Nak betul banyak, jangan mengaji. Betul semua. Macam baca Quran juga kan? Baca Quran. Baca untuk guru salah banyak. Nak bagi betul semua, baca seorang-seorang. Garanti betul. Kan? Gitu. Ngaji untuk guru silap. Tajwid tak kena, atas bawah huruf ra tak tembal nipis semua tak kena. Dengan panjang pendek tak kena. Tak kena saja. Tak 4 harakat, 5 harakat tak kena. Huruf tak kena, sifat huruf tak kena. Baik, baca tu guru, baca seorang-seorang kena semua. Siapa tak tegur tak kata apa kan? Maka tuan-tuan, kita belajar untuk mengetahui kesilapan. Rupanya kita banyak silap. Kita banyak salah. Salah dengan Allah ni banyak. Kenapa? Kerana kita banyak buat tak betul. Hadis suruh lagu lain, hak kita buat lagu lain. Salah pada tauhid. Tuan-tuan yang Allah, kita bukan salah tauhid tu pasal tahu, salah pada teori. Tauhid salah ni tuan-tuan, bukan tentang teori boleh belajar tuan. Tauhid teori boleh belajar. Allah wujud qidam baqa boleh belajar. Tapi salah orang tauhid tak mana? Salah sebab dia tak beramal menuju Allah tu Tuhan. Itu salah. Nah, tuan-tuan ulang balik salah orang tauhid ni bukan dia tak kenal Tuhan tuan-tuan. Dia tahu Allah ni wujud qidam baqa, dia tahu. Tapi leleh dia minta sembahyang langsung, tak sembah Tuhan. Dia tak beramal. Kenapa tuan? Kerana tuan-tuan nak beritahu saya bagi nak sebutkan tuan, tauhid 2 cabang. Cabang tauhid 2. Satu tauhid dia bagi teori, formula. Satu lagi tauhid amali, praktikal. Kalau tak kenal Allah Ta'ala, semua orang kenal. Orang kafir pun kenal Tuhan.
Tapi mai tang ibadat amalan hanya ada orang Islam saja. Sebab itu Allah kata apa? Allah tak kata dia tak tanya kita atas benda kita tahu, tapi dia tanya atas benda kita buat. Dalil, Allah tak kata pun, hujung ayat Quran Allah tak kata bima kuntum ta'lamun, tapi Allah kata bima kuntum ta'malun. Atas apa yang amalkan, atas apa yang praktikalkan, atas apa yang buat. Maka tauhid bukannya tauhid praktikal, tauhid teori. Tauhid sebenarnya adalah praktikal. Apa dia praktikal? Bila Allah bagi sesuatu musibah, kita nak kata apa ke Allah? Macam baru ni kan, satu family satu orang pemain bola sepak JDT aksiden dekat Jawi kat kami, dekat Sungai Bakar. Satu family aksiden, 2-3 orang keluarga dia meninggal. Ni tauhid ni. Hang nak terima dah Allah buat apa hang? Macam mana nak terima? Anak meninggal, mak meninggal, isteri duduk koma dalam ICU. Maka praktikal hang atas apa Allah buat, itulah tauhid. Macam baru ni raya haji, saya sebut baru ni kat kampung saya, dekat dengan kepala batas sana. Malam raya haji, saya balik berceramah malam tu, suasana hujan, simpang 4, tengok ramai orang tak boleh pergi di blok kan, celah sampai tengok banyak aksiden tengah-tengah simpang 4. Tapi ada orang jalan dah kami pergi lalu juga, tapi lalai tu kami tengok, saya nak tengok je apa jadi. Banyak nampak macam satu mayat, dead body, ada mayat tu ditudung dengan payung, tak tahu siapa dia. Esok keluar berita satu kakak umur 28 tahun, mengandung 8 bulan, aksiden, meninggal tempat kejadian malam raya, nak balik buat perahu. Tuan, anak 8 bulan, sebulan lagi nak beranak ni, mati tempat kejadian. Dia dengan anak dia sekali. Dia naik motor, macam mana dia buat saya pun tak tahu, macam mana jadi tak tahu. Tapi dia yang aksiden tu, dia dengan satu lori trailer besar duduk dalam bawah tayar. Allah. Tuan-tuan dan muslimin, soalan dia, macam mana kamu nak terima Allah buat apa ni? Itu tauhid. Kalau tauhid baca Allah hujung kena baca Baqarah tu senang, tapi nak terima Allah buat ni susah tuan. Kecuali orang yang betul-betul yakin apa Allah buat betul semua. Maka bagi kita tuan-tuan ulang balik, tauhid amali ni payah, tauhid teori senang. Jadi kalau itu nak bagi tauhid lah kan. Tuan-tuan dan muslimin, sambunglah kajian kita malam ni insya-Allah untuk kita